Kita bersama dengan narasumber kita yang mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, seorang penceramah yang akan memperkatakan mengenai dengan kelebihan di bulan Rejab ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah pagi ini? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas terpancar ya kita lihat di wajah Ustazah Masya-Allah. pagi ini. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina keceriaan. Muhammad. Dan juga di kesempatan kita ni berjumpa lagi di bulan Rajab, alhamdulillah ya. Betul. Jadi ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan kelebihan di bulan Rajab. Hari ini kita sudah masuki 1 Rejab 1444 Hijrah. Jadi bertepatan dengan kita memasuki 1 Rejab. Jadi inilah yang akan kita bawakan dalam segmen tazkirah kita, iaitu kelebihan di bulan Rejab. Jadi mungkin untuk awalnya ni Puan Ustazah, mungkin dapat dikongsikan mukadimahnya, apakah sebenarnya yang ingin diterangkan ataupun disampaikan kepada penonton kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim alaina bil khair. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya berkesempatan berada di Rampai Pagi bersama dengan Mahira, kemudian bersama dengan Wali. Masya Allah, hari ini satu Rejab. Satu Rejab, bukannya satu Jamadil Akhir, bukannya satu Ramadan atau terlebih advance, tapi satu Rejab. Hari ini Alhamdulillah penuh dengan keberkatan. Ininya terpanggil saya di sini ini memberikan sedikit perkongsian. Tajuk kita ni yang dibincangkan hari ini ialah mengenai dengan kelebihan di bulan Rejab. Sebenarnya kalau dari tahun ke setahun kita ni memang tahu sudah tentang kelebihan bulan Rejab ni. Pasal apa? Kita ni ada masa kalau tolak hari ini 59 hari lagi untuk menuju ke bulan Ramadan. Masya Allah, betul. Sikit lagi Syawal tadi ya. Semangat. Artinya di sana tu 59 hari lagi kita nyatakan menuju ke bulan Ramadan. Bila sahaja kita ni menyatakan tentang mukaddimah bagi tajuk ini adalah mengenai dengan kelebihan bulan Rejab. Pastinya di dalam bulan-bulan Islam ada punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Dan Rejab ini pun ada kelebihannya. Jadi sebagai mukaddimahnya, bulan Rejab ini adalah bulan yang ke-7. Bukan bulan yang pertama. Bulan yang pertama adalah Muharram. Betul, bukan Januari. Bulan Januari. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Okey, baik. Adalah bulan ke-7 selepas Jamadil Akhir dan sebelum bulan Sya'ban. Dan bulan Rejab ini yang mempunyai keutamaan yang penting di dalam Islam dan ia dipanggil sebagai bulan haram. Apa yang dimaksudkan sebagai bulan haram ini adalah iaitu bulan yang haram untuk kita ni tu untuk berbuat maksiat dan juga berperang dan sebagainya. Sebab perkataan Rajab itu artinya membesarkan dan juga ataupun mengagungkan. Sebagaimana berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan maksud Rajab itu adalah agung, iaitu daripada kitab Lataif Al-Ma'arif muka surat 117. Oleh itu bulan Rajab ini adalah bulan yang agung dan mulia. Apa yang paling penting, Rajab ini ada kemuliaannya tersendiri dan ada keagungannya yang tersendiri. Jadinya menurut pendapat daripada para ulama, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah dan Muharram ini adalah 4 bulan suci yang terdapat di dalam kalender Islam itu sendiri. Okey, baik. Kemudian apa yang ada juga di dalam bulan Rajab ini apa yang bisa kita tahu? Iaitu Isra Mikraj. Masya Allah, subhanallah. Artinya di sini ini adalah kalau punya tarikhnya yang terdapat di dalam bulan Rajab ini adalah Isra dan Mi'raj, iaitu pada 27 Rajab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini wajib kita ni mempercayai tentang peristiwa macam ni kerana ia adalah salah satu menandakan kita ni tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ni lupa mengenai dengan
Isra' dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab ini. Itulah sedikit sebanyak tentang mukadimah pada hari ini tentang kelebihan di bulan Rajab, insya-Allah. Sekali ya. Menarik apa yang terisi di dalam bulan Rajab ini, sebagai contoh sebentar tadi ya. Peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini di dalamnya pensyariatan untuk kita ni menunaikan sembahyang fardu 5 waktu ya. Betul. Dalam kehidupan seharian kita ni. Baik, memandangkan maghrib kemarin, kita ni sudah pun melangkah satu Rajab ya. Jadi ada kelebihankah ya yang mungkin boleh dikongsikan oleh Ustazah sendiri untuk bulan Rajab ini, dan mungkin ada pencerahan mengenainya juga ni Ustazah. Baik, terima kasih dengan soalan yang diajukan. Inilah sebenarnya soalan iaitu penerangan untuk penjelasan bagi tajuk hari ini tentang kelebihan bulan Rajab itu sendiri ya. Jadinya di mana-mana pun tentang kelebihan bulan Rajab ini tiada ada spesifiklah tentang ia punya amalan-amalan yang dikhususkan di dalam bulan Rajab, tetapi yang ada pada dalil-dalil yang tertentu menandakan yang bulan Rajab ini mempunyai kelebihannya sendiri pasal ia adalah bulan yang mulia itu. Ini saya ingin kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada menyatakan Abu Bakrah berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman yakni masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, antaranya ada 4 bulan yang haram yakni suci, 3 bulan berurutan iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab yang berada antara Jamadil Akhir dan juga Syaban. Jadinya Imam Ibnu Kathir ada menyatakan di dalam tafsirannya menukilkan bahawasanya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawasanya setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram dosanya adalah lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Manakala amalan soleh yang dilakukan juga adalah lebih besar pahalanya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadinya Rajab ini kalau kita ni melakukan amalan yang baik, maka akan berganda-ganda pahala yang kita ni dapat. Jadinya sudah kita ni melangkah di bulan Rajab ini, kalau boleh kita ni perlu self control. Kita ni kawal diri kita ni, cuba buat yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik. Pasal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga ulama pun ada menafsirkan, iaitu ulama Ibnu Katsir pun menafsirkan bahawasanya kalau bila mana saja kita ni melakukan amalan-amalan yang baik ini akan berganda-ganda pahalanya. Ini dikarenakan bulan Rajab itu ialah bulan haram ni tadi ya. Maksudnya bulan yang haram itu adalah bulan yang suci. Melakukan dosa berlipat-lipat kali ganda pahala. Maksudnya dosanya maksiat berganda-ganda ia punya dosanya. Kalau kita ni melakukan perkara-perkara kebaikan, kita ni akan berganda-ganda juga dengan mendapat pahalanya. Baik, menarik sekali ya. Ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang terdapat di bulan Rajab ini Ustaz? Baik. Selain itu juga daripada bulan Rajab ini juga merupakan bulan yang diiktiraf oleh Allah sebagai bulan Allah. Apa yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu kira-kira mafhumnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Rajab itu merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bulan untuk kita itu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tadi itu saya ada menyatakan bahawasanya kita ni ada hari ini kita ni ada 59 hari lagi. Artinya bulan Rajab ini adalah persediaan yang secukupnya untuk kita ni tu melangkah ke bulan Ramadan. Mana kalau kita ni mau bulan Ramadan itu terkesan dalam diri kita ni, secara hati kita ni, kemudian secara fizikal kita ni itu bukannya first day Ramadan, tapi sudah kita ni membuat persediaan 2 bulan sebelumnya. Macam mana kita ni kan top up ataupun membuat persediaan yang secukupnya ni, insya-Allah akan lebih saya jelaskan soalan-soalan yang akan datangan ya. Okey. Kemudian seterusnya kelebihan di bulan Rajab ini adalah juga kita ni tu diperintahkan oleh
oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya indah terbatas kitanya tu untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Cumanya yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan di sini ni bahawasanya bulan Rajab ni adalah bulan yang baik untuk kita ni melakukan amal ibadah. Kalau orang kan mengatakan aku kan mau jadi baik, teruskan dengan niat yang ani untuk menjadi baik, bukan menunggu tahun baru untuk menjadi diri lebih baik, tapi starting today ataupun start hari ini, mulai hari ini aku ingin menjadi hamba Allah yang baik daripada yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali, ya, betul sekali. Jadi itu dah sedikit sebanyak kelebihan yang dikongsikan dan keutamaan. Kalau bercakap mengenai dengan keutamaan di dalam bulan Rajab ini, pastinya ianya terdapat beberapa amalan yang telah pun dituntut ni kita ni yang dapat dilakukan di sepanjang bulan Rajab ini. Jadi ringkasnya mungkin dapat dikongsikan beberapa amalan sunat yang dituntut untuk diperbanyakkan pada bulan Rajab ini. Mungkin dapat dikongsikan itu, Ustazah. Alhamdulillah, bila mana sahaja kita ni tahu sudah tentang ibunya kelebihan bulan Rajab ni, anitah masanya kita ni kan tahu tentang apa dia amalan-amalan yang sunnah ataupun yang lebih sesuai untuk kita ni lakukan ketika bulan Rajab ni. Jadinya apa yang kita ni cuba buat ketika Ramadan, buattah ketika semasa Rajab ni. Contohnya saja, perbanyakkan kalau di masa bulan Ramadan itu kita ni tu selalu bangun sahur. Sebelum sahur itu kita ni selalu bertahajud. Perbanyakkanlah bertahajud di bulan Rajab ini. Contoh saja dalam satu minggu itu, kalau sekiranya belum pernah bertahajud dalam seminggu itu ataupun sebulan sekali dalam bertahajud, sebulan sekali, kita ni top upkan menjadi 2 bulan, 1 kali dalam 2 minggu, ataupun ditop upkan lagi ataupun digandakan lagi punya tahajudnya tu menjadi 2 kali tahajud dalam 1 minggu. Ambillah hari-hari yang baik. Contohnya saja pada hari Isnin dan juga hari Jumaat, kita ni bertahajud. Bertahajud ni bangun malam setelah kita ni tidur tu, kalau lebih bisanya pukul 2, pukul 3 tu kita ni bertahajud. Kita ni bermuraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Just kita ni hanya kita ni dengan pencipta kita ni. Kita ni cuba hubungkan kita ni punya, jaga hubungan kita ni tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni indah memikirkan dunia hanya untuk kita ni tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pentingnya kita ni tu bertahajud. Kita ni bermuhasabah diri. Kemudian di dalam bertahajud itu juga kita ni melakukan solat sunat tahajud. Kemudian perbanyakkan juga kita ni tu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Rajab ini. Kadang-kadang ada yang bertanyakan berapa kali minima ataupun maksimanya. Sebenarnya kita ni sebagai manusia indah lari daripada dosa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 ke 100. Maksum. Rasulullah maksum. Ia terlepas daripada dosanya. Maksudnya kita ni manusia biasa, kita ni upgradekan lagi istighfar kita ni 70, 100. Kalau kita ni rasa ada macam indahnya merasa sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah amalan yang paling senang. Contohnya saja kalau kita ni drive, istighfar. Dalam masa yang kita ni drive, mulut kita ni astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Daripada memperkatakan sesuatu yang indah baik-baik, kita ni banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagipun tentang manfaat istighfar ni sangat banyak. Kita ni tu di antaranya apabila kita ni tu beristighfar kepada Allah, kita ni mengakui tentang kesilapan ataupun kesalahan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menginsafi dengan kesalahan-kesalahan yang kita ni lakukan itu, insya-Allah rezeki akan terbuka luas. Rezeki ni banyaknya konsepnya. Rezeki dari segi umur yang panjang, kesihatan tubuh badan, terhindar daripada malapetaka dan juga darurat, dan juga kita ni dikelilingi orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah, mungkin berkat istighfar saya juga menjumpai mahirah dan juga wali, orang-orang yang baik di sisi saya. Masya-Allah, subhanallah. Sebab patutlah kita ni tu dianjurkan untuk beristighfar, malah ditop upkan ataupun digandakan
berlebihan lagi istighfar kita ni di bulan Rajab ni. Dan selain itu juga kita ni tu ini paling penting. Jangan lupa puasa-puasa sunat juga ketika bulan Rajab ni. Jangan nyorang kalau sudah kan hampir-hampir kan Ramadan, sehari lagi sebelum kan Ramadan, hari ni mesti banyak makan ni. Pasal esok sudah kan puasa. Dari pagi sampai ke malam dia makan. Subhanallah. Pasalnya esok kan puasanya. Bori betul. Bori. Bori. Jadinya di sana tu kita ni lihat bahawasanya kita ni tu kontrol nafsu kita ni ataupun kawal nafsu kita ni daripada nafsu yang indah baik menjadi nafsu yang baik. Kawal. Kemudian pada bulan Rajab tadi tu saya katakan tadi tu kalau boleh kita ni tu perbanyakkan puasa-puasa sunat. Contohnya saja Isnin, kemudian hari Khamis dan sebagainya. Macam-macam tu. Supaya kita ni tu indah kekajutan. Ni orang indah kekajutan masa bulan puasa. Parut kita ni tu tahu sudah rehearsal sudah masa time bulan Rajab dan Syakban ini dengan memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Kemudian bulan Ramadan lebih nyaman kita ni puasa tu. Maksudnya mana tu kita ni tu lebih feel ataupun merasakan tentang nikmatnya puasa tu. Masya-Allah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyakkan sedekah. Ya. Dan juga memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran ini, walaupun tak ia indah menjadi kewajipan arah kita ni, satu perkara ataupun amalan yang wajib kepada diri kita ni, tapi kita ni kalau boleh, ia adalah satu, membaca Al-Quran ini adalah satu tuntutan arah pada kita ni. Dalam sehari kalau boleh baca satu page ataupun at least 4 ayat, kita ni bila Al-Quran itu dan cuba fahami makna tadabbur ayat Al-Quran itu. Insya-Allah kita ni berniat kalau sahaja kita ni membaca Al-Quran, kita ni meraih pahala ataupun meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak tentang amalan-amalan yang sunnah kita ni lakukan ketika bulan Rajab ini, ataupun penekanan yang ingin saya sampaikan di sini ni, apapun segala amalan-amalan sunnah ataupun yang wajib kita ni top upkan di bulan Rajab ini, pasal bulan Rajab ini adalah penuh dengan kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah ya. Luar biasa sekali ya perkongsian daripada Ustazah sebentar tadi, kelebihan ya di bulan Rajab ini. Intinya sempena kita ni berada di bulan Rajab ini, sama-samalah kita ni terus-menerus mempertingkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dikarenakan ya dengan apa yang kita ni lakukan di dalamnya akan dilipat gandakan. Sebagai contoh sahaja amalan-amalan baik ya. Dan saya suka ya apabila Ustazah mengongsikan sebentar tadi, katanya bagi mereka yang tidak biasa tahajud ya. Jadi di bulan Ramadan hanya kurang daripada 2 bulan sahaja lagi, mungkin anda akan memperbanyakkan ya amalan tersebut ya, di dalam bulan Ramadan tadi. Latihlah diri kita ni bermula daripada sekarang ya. Pakar motivasi dan juga ahli psikologi ada mengatakan ya, untuk kita ni membiasakan sesuatu habit ataupun tabiat tersebut, sekurang-kurangnya kita diamalkan ia selama 40 hari. Masya-Allah. Sebagai contoh, kalau puasa selepas 40 hari badan kita ni akan terbiasa untuk melakukan rutin tersebut ya. Begitu juga dengan tahajud ini tadi ya. Kalau sudah tempoh tersebut kita ni biasa melakukannya di bulan Ramadan, saya rasakan kacang kali ya. Ataupun lebih ringan untuk dilakukan. Indah menjadi berat lah. Betul. Begitu juga amalan berpuasa ini tadi ya. Ada saya dengarkan ni, betul kan saya kalau salah ya Ustazah ya. Katanya di bulan Rajab ini kita ni berpuasa, di bulan Syakban nanti kita ni merehatkan perut ya, dan kemudian di bulan Syakban baru kita ni kembali semula berpuasa. Betul ke tu macam tadi itu? Apa tadi awalnya? Rajab berpuasa, Syakban merehatkan perut, standby untuk Ramadan dan Ramadan baru kita ni berpuasa. Tidak digalakkan juga macam berpuasa berlanjutan macam betul. 3 bulan, 3 bulan berterusan. Apa betul. pendapat Ustazah? Bagi pendapat saya sendiri, ini just pandangan saya sendiri saja ni Wali. Yang paling pentingnya sekali adalah apabila kita ni tu
2 bulan akan berturut-turutnya, iaitu bulan Rajab dan juga Syaban untuk melangkah sebelum melangkah ke bulan Ramadan ini, digalakkan untuk berpuasa sunat. Tapi maksudnya tu janganlah berpanjangan 2 bulan berturut-turut. Tapi apa yang paling penting adalah puasa sunat yang orang ada gapnya tersendiri. Macam hari Isnin dan hari Khamis. Hari Khamis itu, macam-macam tu. Supaya jangan 2 bulan atau yang 59 hari itu kan puasa, indah. Tapi apa yang paling penting sekali adalah perbanyakkan puasa sunat secara bergilir-gilir harinya. Untuk melatihkan diri, untuk menyiapkan diri kita ni sebelum bulan puasa supaya indah kekajutan. Luar biasa sekali. Baik, Mahirah, kita sebenarnya berada di penghujung ruangan tazkirah ataupun segmen sedikit memperkatakan mengenai kelebihan di bulan Rajab ini. Menerusi topik kita pagi ini, Ustazah, apa yang Ustazah dapat simpulkan kelebihan di bulan Rajab yang tiada duanya di bulan-bulan lain? Masya Allah, subhanallah. Jadinya secara kesimpulannya kita ni mau keberkatan daripada bulan Rajab ini supaya dapat kita ni tu sampai di bulan Ramadan. Banyak viral ataupun tularnya tentang doa ani, dan doa ani sangat hebat juga pasal ia adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awal-awalnya tu Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bukan sebelum tapi makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan berkatilah kami di bulan Ramadan. Maksudnya tu kita ni meminta keberkatan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kita ni di bulan Ramadan. Kita ni indah tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila-bila masa saja waktu kita ni tu akan diambil nyawa. Tapi apa yang kita ni mampu, kita ni cuba memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umur kita ni tu diberkati dan sampai untuk ke bulan Ramadan, dan kita ni tu pun dapat membuat berpuasa di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sebab tu kita ni amalkan doa ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkatan di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Insya-Allah Ramadan kita ni itu pun akan lebih terkesan daripada Ramadan sebelum ini. Insya-Allah taala. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya. Terima kasih kepada Yang Mulia Puan Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, merupakan penceramah, telah memberikan sedikit sebanyak pencerahan ya. Memang kita sering kali akan membawakan topik ini, tapi alhamdulillah kita ni mentop up ilmu kita ni berkenaan dengan topik kita ni, iaitu kelebihan di bulan Rajab. Apapun kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ia akan memberikan manfaat pada kita ni yang mendengarkan di studio dan juga penonton kita di rumah khususnya ya. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.